Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay. Untuk video kali ini aku akan berkongsi untuk penonton yang baru nak berjinak-jinak memancing lah, melakukan aktiviti memancing ni sebagai satu hobi mereka waktu lapang. Okay, untuk video kali ini aku akan berbicara mengenai peralatan yang pertama, iaitu rod. Okay, dalam memancing ni kita boleh kategorikan kepada dua bahagian, iaitu satu adalah untuk saltwater dan satu lagi adalah untuk freshwater. Saltwater ni adalah memancing di laut orang kata. Okey, kalau yang untuk freshwater ni memancing di sungai. Itu istilah bahasa pasar dia lah. Okey, penggunaan rod untuk memancing di laut dan di sungai ada juga perbezaan dia. Okey. Cuma teknik dia mungkin sama tapi ada perbezaannya. Okey. Seperti yang kita maklum, dekat Malaysia ni teknik-teknik memancing yang popular adalah seperti pemancingan dasar ataupun bottom. Yang keduanya pemancingan casting secara teknik, secara casting. Yang ketiga adalah teknik jigging. Okey, ini yang familiar lah di Malaysia. Ada juga teknik memancing fly fishing dan juga teknik trolling. Okey. Jadi untuk tidak membuangkan masa lagi, jadi sebagai seorang yang baru nak berjinak dengan aktiviti memancing ni, bila korang masuk kedai memancing, apa yang perlu korang perhatikan untuk beli rod tu aku akan kongsikan sebentar lagi. Okey. Bila korang masukkan ke dalam pula. Bila korang masuk ke dalam kedai pancing untuk membeli rod untuk aktiviti mancing korang, korang kena tahu korang nak mancing teknik apa. Okey. Sama ada korang nak mancing teknik bottom, teknik casting ataupun jigging. Okey. Sebelum kita pergi tu, aku potong sikit lah. Jigging ni lebih kepada bermancing di laut. Ada juga jigging bermancing di tasik dan empangan. Okay? Tapi jarang orang guna teknik jigging tu. Okay? Okay, jadi untuk bagi yang nak bermula dengan aktiviti memancing dasar, ini asas lah. Orang kata teknik bottom ni teknik asas untuk memancing lah. Okay. Jadi rod yang korang perlu perhatikan ada untuk teknik bottom ni, aku bagi contoh adalah seperti begini. Okay. Korang boleh lihat teknik ni bottom, untuk pancing bottom. Okay. Mungkin ada setengah rod tu eva form dia penuh, sama saja. Sama saja. Ini untuk yang begini, yang kosong ada grafitnya atau tulang dia ni, ataupun penuh, sama saja. Yang penting untuk mancing bottom adalah begini. Lebih kepada begini. Okay. Jika korang nak memancing secara casting, secara orang kata pakai umpan tiruan, antara jenis rod yang perlu korang perhatikan adalah begini bentuknya. Yang ada orang kata tanduk ni untuk dia lebih khusus, bukan tak boleh pakai untuk spinning, boleh, tak ada masalah, tapi ni lebih kepada pengkhususan kepada teknik casting. Sebab apa ada tanduk ni, nanti kita akan cerita sebentar lagi. Okay. Dan jika yang untuk bermain teknik jigging, ini adalah contoh-contoh. Okay. Asas untuk rod jigging. Okay. Rod jigging ni
Okey, dia nampak sama dengan bottom, tapi dia ada beza sedikit lah. Jadi apa beza dia nanti aku akan terangkan. Okey. Okey, kawan-kawan. Okey, bagi yang baru pertama kali nak mulakan mancing kan, jadi korang nak pergi masuk ke kedai pancing, korang nak beli peralatan mancing korang. Ni macam tadi aku dah terangkan teknik-teknik rod apa yang sesuai. Okey, bentuk rod macam mana. Okey, kali ni aku akan terangkan spesifikasi apa yang ada pada rod tu untuk semua teknik, baik bottom, baik jigging, baik casting. Okey. Okey. Setiap rod dia ada, diorang akan ada letak spesifikasi untuk rod tersebut lah, baik dari segi panjang, ketahanan dan kesesuaian umpan. Okey. Jadi apa yang korang perlu tahu dekat rod tu. Okey. Aku ambil contoh lah rod ini, macam ni rod ni Okey. Apa yang korang nampak? Okey. Korang akan nampak sini model rod ni lah. Okey. Lepas tu korang akan nampak ketinggian rod ataupun panjang rod tu. Lepas tu korang akan nampak kekuatan ketahanan rod tu, dan korang akan nampak kesesuaian umpan untuk rod tersebut. Ya, korang tengok baik semula. Yang paling kanan sekali adalah model, yang kedua adalah panjang, yang ketiga ketahanan rod, dan yang keempat adalah kesesuaian umpan. Okey. Apa yang dimasukkan dengan ketahanan? Panjang korang tahu kan? Okey, panjang mana yang sesuai dengan mancing aktiviti korang. Jadi apa yang masukkan dengan ketahanan? Okey. Sebagai contoh, rod ni maksimum drag dia, maksimum bebanannya adalah pada 30 pound. 30 lb. Maknanya daya tarikan yang membuatkan joran ni lentur adalah pada tahap 30 pound. Jadi sebagai contohnya, korang tarik 15 pound, dia akan melentur. Okey, korang tarik 30 pound, dia akan pada sampai tahap maksimum dia. Okey, dan bila korang tarik berat pada lebih daripada 30, joran tu akan berisiko untuk patah. Ini semua ni akan berkait antara satu sama lain dari segi reel, rod dan juga tali. Dia akan berkait antara satu sama lain. Ada setengah rod tu yang saya lihat, dia punya tahap ketahanan dia tak besar pun, dalam 10 pound. Okey, dalam 10 pound. Jadi tapi dia mampu menaikkan ikan yang beratnya lebih daripada 10 pound. Itu nantilah teknik-teknik tu, semua teknik memancing tu, kekuatan tali dan jenis-jenis mesin tu kita akan bincang. Tapi pada asasnya korang perlu tahu benda ni apa yang ada pada sini, dan korang boleh baca dan korang tahu. Okey, aku nak terangkan lah. Okey, panjang, ketahanan rod dan juga kesesuaian umpan. Okey, apa yang dimasukkan dengan kesesuaian umpan? Berat dia. Berat umpan tu lah 30 hingga 80 gram. Okey. Dia yang memasukkan kesesuaian dengan 30 hingga 80 gram ni adalah bila korang membuat lontaran, rod ni akan membantu korang punya lontaran tu pergi jarak dia pada jarak yang maksimum lah. Maknanya kalau korang ambil berat umpan tu 120, mungkin korang baling nak pergi 30 meter, tapi dia akan jadi 20 meter. Dia punya sesuaian, orang cakap rod ni punya lenturan, rod tu punya bantuan untuk pergikan, untuk korang lepaskan tali tu. Jadi untuk rod seperti begini, dia akan sesuai untuk 30 hingga ke 80 gram. Jadi
korang boleh budget lah korang punya umpan tu berat mana. Okey. Macam aku cakap tadi, setiap rod dia ada spesifikasi yang dimaklumkan lah macam tu. Okey. Ada juga rod yang dia tak tulis sini, untuk macam ni, dia tak tulis sini 15 hingga 30 pound. Tapi dia tulis PE. PE. PE tu apa itu PE? Okey, contohnya apa yang aku cakapkan adalah PE adalah ini. Ni PE. Okey. PE ni adalah diameter tali. Okey. Apa kaitan diameter tali dengan ketahanan rod ni? Kan? Okey. PE ni, nanti benda ni akan aku terangkan ke dalam segmen untuk tali lah. Tapi ni sebagai basicnya lah dulu. PE ni adalah diameter untuk tali. Okey. Bila besar diameternya talinya, okey, maknanya tarikan atau orang kata kekuatan berat beban yang kita tarik tu juga besar. Tapi itu bab tali. Nanti akan ada beza dia. PE dia kecil, tapi tali dia kuat untuk tarik panjang ni. Itu tak boleh, itu bagi tarik. Orang kata untuk bahagian section tali lah nanti. Okey, tapi untuk rod ni, PE ni anggap sajalah. Macam aku akan anggap dia PE 1 hingga 31 B. PE 1 hingga 31 B. Okey. Anggaplah 1 PE tu, PE 1 bersamaan dengan berat 10 pound. Ni 31. Aku pun tak pasti ni. Sekejap. 31. Yes. Ni bukan 31. Ni PE 3. 1 hingga 3 ya. 1 hingga 3 LB. 1 dengan L dia lebih kurang. Tengok balik semula. 1 hingga 3 LB. Okey. Maknanya kekuatan dia untuk rod ni adalah 10 pound hingga ke 30 pound PE. 1 PE anggaplah sebagai 10 pound. Sebab PE 1 ni dah ada diameter dia berapa-berapa dan dia punya berat dia berapa untuk tu. Jadi tahap ketahanan untuk pancing ni rod pancing lah. Untuk rod ni adalah pada maksimum 3 PE. PE 3. Maknanya PE 3 30 pound. Okey. Kalau macam casting ni dia akan tulis ni untuk casting ni ada tulis pound. Jadi jangan korang pening pula bila masuk tengok aku nak cari untuk 24 pound je. Tapi kenapa ada PE 0.8 PE 3 kan? Jadi korang tak tahu berat berapa point, berapa pound. Jadi anggap 1 PE tu sebagai 10 pound. Ini asas lah. Kalau aku salah, betulkan. Sebab apa yang aku belajar, aku tanya daripada kedai-kedai pancing, itu yang dia maklumkan kepada aku. Okey. Seterusnya, sudah korang dah tahu berapa panjang, berapa ketahanan dan berapa kesesuaian berat umpan untuk korang guna ni. Korang dah boleh pilih lah korang punya rod tu. Okey, kawan-kawan, macam ada saya maklumkan di awal video tadi kenapa setiap teknik dia berbeza rod dia. Okey, ini sebagai pengetahuan asas lah kenapa berbeza. Jadi saya akan terangkan. Okey, rod bottom dan rod casting
teknik memancingan dia secara, orang kata secara melintang ataupun horizontal, di mana kita pegang mancing dan kita baling, kita di sini, kita baling dan kita mengayuh untuk tarik ikan tu begini, gerakannya begini. Begitu juga dengan casting, kita baling dan kita tarik dia secara melintang. Berbeza dengan jigging. Jigging kita mancing secara vertikal. Kita mancing dan kita lepaskan umpan ke bawah, dan kita tarik umpan tu naik secara vertikal. Secara vertikal. Bila ikan nak makan baru dia tarik secara macam ni. Okey. Apa yang membezakan rod casting dan rod casting ni? Apa yang membezakan dia? Kerana dia mempunyai tanduk. Kenapa dia ada tanduk ni? Okey. Rod casting ni kebanyakannya orang yang memancing menggunakan teknik casting, dia akan menggunakan BC. BC tu adalah bermaksud bait casting. BAIT casting. Bait casting. Okey. Maknanya BC. Ataupun kalau istilah BC ni secara worldwide-nya overheat reel. Overheat reel maksudnya mesinnya di atas, bukan mesinnya di bawah. Okey, yang mesin di bawah tu kita panggil spinning. Okey. Tujuan dia kita pegang supaya kukuh. Penyendal. Kalau ni tiada penyendal. Okey. Kenapa tak boleh gunakan rod bottom untuk casting dan jigging? Boleh, tak ada masalah. Nak gunakan rod casting untuk bottom pun tak ada masalah, walaupun dia ada ni macam ni. Tapi macam saya cakap lah kan, kita memancing ni, sebab tujuan utama kita memancing ni, kita akan dapatkan sesuatu kepuasan. Orang yang memancing ni, yang selalunya dia membelanjakan duit dia untuk mendapatkan set yang paling sedap, sebab dia nak dapatkan kepuasan menarik ikan, kepuasan membuat lontaran, ya, kepuasan mengarah ikan, memandu arah ikan. Okey, orang semua dibuat rod dibuat ni untuk keselesaan, kepuasan. Tak ada masalah untuk rod bottom gunakan, dijadikan sebagai casting, sebagai, tak ada masalah kan. Jadi untuk rod ni, sebagai pemancing baru, saya syorkan ikut keselesaan dan kemampuan. Paling utama sekali ikut kemampuan. Okey, jangan kita tengok rod mahal. Ada juga setengah-setengah rod tu yang harga murah tapi kualiti dia standing dengan yang berjenama lah. Cuma dia mungkin jenama yang baru dan dia masih kan tu. Jadi diri sendiri belajar, dapat tahu macam mana apa itu memancing. Memancing tu istilahnya besar. Jadi dengan ada video ni, saya harap bagi yang baru nak berjinak-jinak tu jelas dan faham sedikit lah tentang mancing. Kiranya saya terangkan pasal rod ni, sebenarnya baru 1/1000 kot benda tu. Asas je lah. Dan setiap teknik pula ada pula pecahan dia pula lagi. Saya cuba akan tu, sebab saya pun baru belajar main jigging. Saya juga baru belajar main casting menggunakan overhead reel. Selama ni saya casting guna spinning, guna rod bottom, main layan. Jadi bila dah lama-lama kita sendiri akan rasa, uish, tak puas macam ni, aku lemah macam ni. Jadi saya akan beralih kepada benda macam ni untuk menjimatkan tenaga, apa semua. Tapi sebab kata orang lah, kita nak beralih benda ni, kita keluar modal kan, duit. Kalau ada rezeki lebih, kita beli. Kalau tak ada, kita pakai je apa ada. Tujuan utama mancing, nak naikkan ikan. Kan? Terlupa di awal permulaan tadi pun saya ada beritahu kan. Tapi inilah satu lagi. Ini untuk kalau kita nak ajar anak-anak kita lah. Orang panggil teleskopik. Teleskopik. Benda ni murah aja. Benda ni paling murah.
Benda ni murah, tapi ketahanan dia tak seperti rod lain lah. Ketahanan dia menggunakan karbon yang nipis, yang kecil, sekadar untuk merasa nikmat. Alhamdulillah, sorry, minta maaf. Merasa nikmat tarikan ikan, bolehlah. Tapi saya standby juga teleskopik ni letak dalam kereta kan. Mana-mana singgah je, ada tak ada, apa yang jadi. Teleskopik ni boleh mancing untuk casting, boleh untuk bottom pun boleh. Tapi jangan pakai untuk jigging lah, tak sesuai. Memang tak sesuai sangat. Kenapa tak sesuai? Nanti untuk segmen jigging kita akan terangkan kenapa. Sebab okey, ni teleskopik satu lagi rod, jenis rod teleskopik. Mancing udang pun boleh pakai ni. Okey. Okey, jadi saya rasa sampai di sini sajalah penerangan saya. Kita akan berjumpa untuk next video. Jika ada salah silap saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, bagi tahu. Saya mohon maaf. Dan ada salah-salah info, betulkan. Saya pun masih belajar. Saya pun masih baru dalam mancing. Sebab saya buat mancing ni bukan satu kerjaya. Saya buat mancing ni sebagai hobi. Di mana saya melepaskan tekanan waktu kerja kan, dengan keadaan sekeliling. Mancing ni orang kata boleh menenangkan jiwa. Tapi bila dah mancing selalu tak dapat ikan, itu boleh jadi semua pada diri sendiri. Terpulang pada diri sendiri kan. Tahap kesabaran menguji. Orang kata pemancing ni penyabar kan. Nak tengok penyabar tak cabar. Kalau kaki pancing ni bila ada trip mancing, dia tak dapat pergi. Kita tengok dia sabar tak sabar macam mana. Banyaklah membebel pasal benda tu. Okey, jadi saya sudahkan dengan video ini dengan ucapan terima kasih kepada yang menonton. Mungkin saya akan cuba lagi buat untuk video-video yang akan datang yang lebih detail lah. Ni asas sajalah. Cerita benda ni sebagai asas saja. Okey, harap semua berpuas hati dan kita jumpa di next video. Ingat, memancing ni untuk kepuasan, untuk diri sendiri, bukan untuk kita berlagak siapa yang lebih hebat, siapa yang tidak. Kita memancing sama saja. Tujuan kita nak naikkan ikan je. Okay, chill guys. Saya sudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next video.